Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin ajma'in hazanna sya'un lillah ilahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من صلى الله عليه محمد وعلى محمد بن عامين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang rahmati lagi dikasihi pengusi dan datang puasa surah As-Salihin, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, Bapak Najah, asatizah muslimin, muslimat jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama pada waktu dan ketika dan seterusnya selagi hayat kita sentiasa merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jangan ada mangsa yang kita rasa tak syukur. Kenapa? Nikmat syukur tersebut memang kita kena ingat, terutama kurniaan nikmat Islam dan iman. Selagi ada hayat. Wallahu a'lam bila Allah nak jemput kita tak tahu. Tapi bukan mudah untuk dalam penghabisan hayat. Salah satunya untuk kita dapat yang baiknya macam hari-hari kita berkumpul dalam majlis yang dikatakan majlis ilmu. Yang Nabi cakap salah satu waktu terbaik semasa kita hidup dalam majlis-majlis ilmu ini, majlis yang dikatakan majlis apa ni mendapat keberkatan. Salah satu daripada taman-taman syurga. Sebab tu untuk makluman tak ada kaedah. Kita boleh semayang, puasa, zakat, haji, kita buat semayang qabliyah, ba'diyah, kita buat umrah apa semua. Salah satu pengisian kita majlis ilmu. Yang pertama, yang keduanya, bagaimana nilai-nilai diri kita yang kita baca kitab daripada ayat surah Al-Imran. Saya masih lagi kupas dalam kitab yang ada petang saya ini, ayat 102 hingga 105. Dalam konteks takwa tersebut, itu nilai sebenarnya. Tinggi-meninggi macam mana sekalipun, sama ada raja ke pemerintah atau orang bawah sekalipun, yang Allah nilai takwa. Jangan risau. Dan bagaimana untuk kita mencapai, kita dah baca. Sebagai ingatan bersama. Kita baru lepas apa sama-sama mengingati hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya cara kita mengingat cuma hari-hari tertentu. Cuma bagaimana untuk kita mengolah tu, kita kena rajin baca sirah Nabi. Nabi berjuang sepanjang hayat. Daripada kecil lagi. Sampai berhijrah ke Madinah. Dengan beberapa peperangan yang Nabi mengalami. Cuma peperangan tu jarang orang cerita untuk maklumat sahabat-sahabat. Orang cerita semua lebih-lebih selawat, semua terhalang. Tapi dia katakan kerja-kerja untuk negakkan Islam tadi bukan mudah. Perlukan kepada perjuangan. Pada menentang kekufuran tadi dengan hujah. Walaqad ba'asna fi kulli nabiyyin pada umat tiap nabi yang umat tu katakan kerjanya an-ni'budullah. Jadi baru kita berlepas kisah manusia an-ni'budullah wajtanibut taghut. Kita kena ingat selalu. Nabi diutuskan bukan hanya untuk jadi pemerintah yang agung, rasa bangga diri, tidak. Mengajak semua manusia, umat-umat ni katakan,
rasa katakan kita ni mesti mengabdikan diri, mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua orang yang akan kembali bertemu dengan Allah mesti pegang pada tari Allah yang kita baca kitab hari ni. Wajtanibut taghut. Yang ni kena ingat ni. Jauh daripada perkara-perkara yang tara, yang boleh kata orang merosakkan kehidupan kita yang melampaui batas. Yang ni kena asaskan, kena ingat ni. Bukan saja-saja kita hidup dan Nabi diutuskan untuk rahmat seluruh alam itu. Kenapa? Untuk pengabdian diri kepada Allah. Dan saya pernah ulang-ulang tuan-tuan, ya, zaman kita pada hari ini, kita pun akan mati. Mak bapak datuk kita daripada Nabi Adam, kejadian Allah telah ada dan telah tiada. Kisah gambarannya ketika Nabi dikurniakan apa ini, dipanggil untuk Isra' dan Mi'raj. Nabi digambarkan keseluruhan, fokus bagaimana kehidupan, gambaran akhirat. Sebab tu gaji-gajian kena belajar. Bagaimana katakan orang kita pada hari ini, Nabi dah diterangkan hukuman-hukumannya. Orang yang tak patuh, orang buat maksiat. Dah cerita tu dah terang dah. Bahkan kita digambarkan pada hari ini, kita sekarang ni berada dalam dunia. Alam dunia ni yang berjaya, tak berjaya kita untuk alam yang kekal akhirat. Bagaimana kita sekarang ni? Kita baca dengan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta. Allah yang menjadikan khalakan mauta. Dia takkan yang hidup. Mauta wal hayata. Maksudnya kita punya fokus akhirat, mati kita kat kubur. Wa mauta, akhirat. Lepas tu hayata, dunia sekarang ni, hidup ni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita diuji, faham bagaimana untuk kita menempuh dugaan dan cabaran-cabaran semasa. Dan benda ini ada dikisahkan Nabi, sahabat-sahabat. Orang tak nak dia dekat Mekah. Tetap dia buat kerja Islam. Yang nentang Nabi bukan orang lain, bapa saudara dan cucu-cucu pembesar Mekah. Yang tidak puas hati kenapa mengajak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia rasa bangga dengan apa yang ada. Kekuasaan. Nabi tetap menyampaikan kebenaran. Sampai dia orang dah tak puas hati. Nak bunuh Nabi. Nak hancurkan Nabi yang mengganggu ketenteraman masyarakat Mekah ketika itu. Bahkan kita faham tu maklumat sahabat, sebelum Nabi lahir pun masyarakat Mekah pun telah pun ada Kaabah, telah pun mengabdi diri kepada Allah, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi benda itu dia tidak peduli. Dia tetap lawan Nabi. Tapi Allah perintahkan Nabi kena balik semula ke Mekah, sebelum tu kena susah payah untuk hijrah ke Madinah. Sedap bagaimana kekuatan untuk menegakkan negara Islam. Bukan negara saja, pemerintah Islam dengan iqamatuddin wa siyasadun nabi. Maksudnya pemerintahan. Kita boleh semak piagam Madinah. Jarang orang bincang. Jarang kita, ustaz-ustaz dekat kuliah pun jarang bincang. Yang kita menyambut Rasul tadi, kenapa Nabi buat, tak apa. Dan bagaimana seterusnya. Saya ambil sikit sikit ibrah. Pasal kita baru ingat Nabi ni. Saya terganggu selalu macam itulah. Ketika Nabi berada dekat Madinah, telah sedap tengah baik, tuan-tuan. Ketika itu bagaimana puak musyrik yang tak setuju dengan Nabi tadi, sedap untuk bagaimana untuk menghapuskan Nabi. Bayangkan, bukan kita ganggu dia. Nabi tinggal, tak bawa apa-apa dengan sahabat. Tinggal bontang. Punya jahatnya manusia. Ada tak kita kena faham bagaimana untuk bersama membela Nabi, bukan untuk mengganggu, mengajak untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berlaku beberapa peperangan. Peperangan Badar. Kisah perang Badar ni, kalau kita dapat hayati, subhanallah.
Macam mana malam seperang tengah hujan Nabi berdoa sampai nampak apa ni ketiak Nabi tadi bersungguh-sungguh. Bagaimana menghadapi peperangan usul bantuan daripada malaikat. Bagaimana lepas tu kemenangan. Dan seterusnya bagaimana sedap untuk peperangan-peperangan selepas tu, peperangan Uhud dan peperangan yang hebat, peperangan Ahzab. Tentera bersekutu, dia sedap termasuk orang-orang kafir di Madinah dan juga orang-orang munafik. Tapi kisah Ahzab tu lebih kisah kepada orang munafikin. Munafikin ni tuan-tuan yang sembahyang belakang Nabi. Kita cuba elak. Dan bagaimana ketika menggali parit, Nabi dapat Islam akan bertapak. Yang dikatakan akan menawan Parsi dan Rom. Akan menawan kota Konstantinopel. 800 tahun selepas itu Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel. Bagaimana dia menawan? Kenapa ketika itu dia sebaik-baik pemerintah raja dan sebaik-baik pengikut tentera yang sama-sama taat akan Allah Subhanahu wa taala. Taat tu maksudnya dia di dunia ni kan. Tak ada kaedah lain nak bahagia. Semayang kena jaga, ba'diyah, qabliyah kena jaga. Bagaimana sunat-sunat sedekah, puasa dan apa semua kena jaga. Dan termasuk bagaimana untuk mentadbir dunia dengan Islam. Itu yang dia katakan. Yang ini, sedap ni kena buat. Dan orang-orang dikurniakan kelebihan, dia akan buat sesuatu. Bagaimana untuk mentadbir, kita kena menyokong untuk kebaikan bersama. Bayangkan selepas perang Ahzab, beberapa perangan lagi Mustalik, macam mana fitnah kepada Aisyah, ketika Aisyah bersama Nabi. Dia turun seketika, dia tertinggal. Dan ketika kita Nabi kembali untuk dah clear semua untuk masuk ke Mekah, masih dihalang ketika Nabi dalam ihram, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu Umar marah sungguh, tapi Nabi cakap tak apa. Dan sampailah kepada Fathul Mekah, iza ja'a nasrullahi wal fath. Yang itu. Ini kisah ni bukan kisah biasa. Kisah yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Yang kita mesti hayati. Kita kenal Nabi. Dan bahkan ketika Nabi masuk ke Mekah, untuk maklumat sahabat-sahabat, dia bebaskan semua orang kembali untuk melakukan ketaatan. Ketika Abu Sufyan masih lagi hidup. Nabi tak buat apa-apa. Ceritanya dunia. Dunia Nabi hidup. Kan kita masih kat dunia. Bagaimana kita kena ikut sedap Nabi. Yang tu yang kita nak bincang ni. Kita hidup hari ni kena ikut macam mana apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat, apa yang mereka-mereka yang menjaga agama Allah, mentadbir, memastikan agama Allah itu berjalan bagaimana kehendak Allah. Itu yang kita nak aplikasi. Tadi pun aplikasi dia, apa dia mestinya? Aplikasi untuk menggambarkan bagaimana yang dikatakan gambaran kehidupan sebenarnya. Jadi ayat yang kita baca, saya sambung lagi pada hari ini. Kita dah baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat yang ke-103, saya tak ulang lagi. Yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Tali Allah, untuk makluman ni, agama Islam. Kena faham. Sama tak agama Islam dengan agama yang lain? Kena ingat. Kena ingat. Lepas tu, dan wala tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Ini firman Allah. Kita dah baca. Saya tak nak ulas lagi. Hari ini kita ulas kembali tentang nikmat tersebut, syukur. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang bermaksud amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfatil lati an'amallahu biha alaihim ba'dal adawati syadidatil lati kanas bainal ausi wal kharraji khususa wahum ansarullahi wa rasuli wa baina sa'il arabi umuma. Yang bermaksud ayat al tadi, janganlah kamu nikmat
Allah ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuh. Kisah Haus dan Hazraj. Sebelum Mekah dipanggil Yatrib. Maka Allah menyatukan hati-hati kamu. Jadi yang menyatukan dengan nikmat Islam. Sebab tu untuk maklumat sahabat-sahabat ni kita jaga sungguh-sungguh Islam itu sendiri. Jadi berpegang teguh kepada perintah Allah itu merupakan tanda syukur. Jangan main-main. Syukur tadi kena pegang kuat-kuat tadi Allah. Pegang dah. Kalau ada masalah berlaku, kita kupas, kita tahan dengan tadi Allah. Bagaimana yang selalu diungkap, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa rasulahu fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Kalau ada permasalahan, perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tadi Allah. Tadi Allah itu ialah Islam. Nikmat Islam, bagaimana nak jaga Islam, bukan otak kita. Sekarang ni berpecah orang bijak pandai. Boleh beri idea, tapi tak kena macam mana kena rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Islam di dalam ayat ni ialah nikmat perpaduan. Nikmat perpaduan menyatu padukan hati-hati manusia tadi menjadi kaum muslimin. Masa belum Muslim, kita cakap dia manusia biasa. Tapi lepas dia bersyahadah, maka jadi Muslim. Orang Islam yang bersyahadah. Ketika dia bersyahadah, dia tak boleh bergaduh. Dia tak boleh bermusuh. Ada masalah kena kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Apa yang berlaku dahulu tu sebagai panduan pengajaran. Tak ada Islam, tak ada nikmat Islam. Maka adanya agama Allah, adanya Rasulullah, ini yang dikatakan, maka seluruh mereka-mereka itu mengetahui, selesaikan masalah ini, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum annama kanu yaqtatilu wa yatanahabun wa yasdimu ba'duhum ba'dan hatta ba'asallahu fihim rasulah wa anzala alaihi kitaba فجمع به شتاتهم وألف بين قلوبهم وأزال به ما كان بينهم من ضغائن والعداوة والفتن والمقاطعة وأصبحوا بنعمة إخوانا في دينه وانصرة رسوله وتعظيم شعائره. Yang bermaksud sesungguhnya mereka dahulunya sentiasa bergaduh sampai berbunuh-bunuh. Merampas-rampas harta benda antara satu sama lain. Sebahagian mereka melakukan kezaliman pada sebahagian yang lain. Yang rasa besar, dia akan zalim yang rendah. Normal kehidupan manusia dahulu. Walaupun di Mekah, walaupun di Madinah, serata dunia semua sama. Walaupun di Malaysia, sampai hari ini pun ada. Kenapa dia tak dapat nikmat Islam? Sehinggalah Allah mengutuskan Rasulnya kepada mereka menurunkan kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Lantaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan segala kerentakan-kerentakan, masalah-masalah yang berlaku. Menyatu padukan hati-hati mereka. Ingat, kita buat kenapa? Kerana hati kita ni milik Allah. Yang jahat, nanya untuk maklumat sahabat, dalam. Betul tak betul? Nampak orang je, tapi hati kita bukan suka. Ini masalah. Hati dia, nak jaga hati bukan mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melenyapkan dendam kesumat. Dendam kesumat, benda yang ada dalam hati. Nak bergaduh, nak menang. Sekarang ni, dendam yang nak menang sekarang tengah ada ni. Macam mana nak cari jalan menang? Lain kalau dalam hati jadi bukan untuk menang. Bagaimana untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan kebenaran. Itu juga berasal dalam hati. Betul tak betul?
Pasal kita mati ni, besok nak jawab dekat kubur ni, bukan kerana ilmu kita, kepandaian kita, kerana amal yang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dengan adik Islam, mereka tidak bergaduh lagi, menjadi saudara yang berpadu, yang erat. Dia berpadu kerana menjaga agama Allah, nikmat Islam. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya di Mekah tidak dibela, tidak dijaga, dibelanya, dan mengagungkan syiar-syiar agama Allah dengan kurniaan nikmat-nikmat Allah tersebut. Sebab tu kena ingat sahabat-sahabat ketika Nabi Ibrahim diperintahkan bersama anak dia yang baru lahir, isterinya Siti Hajar, untuk pergi ke tempat yang kering kontang, wadi ketika itu. Maka lepas ditinggalkan, dia balik semula ke tempat asalnya. Maka tanya isteri tadi, kenapa nak tinggalkan aku? Tinggal Allah, tinggal. Maka ketika itu nak gambarkan keputusan bekalan, maka isteri tadi tidak menyalahkan Ibrahim. Bahkan dia berusaha daya upaya daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali ulang. Maka ini yang dikatakan syiar Allah. Syiar Allah maksudnya dia berpegang kepada tali Allah, berpegang Allah akan bantu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman halja baita awi tamara fala junaha alaihi, hingga akhir ayat. Yang orang buat sampai sekarang, saya pergi ke Mekah, tuan-tuan, dia akan tetap melakukan sa'i daripada Bukit Safa ke Mekah. Kenapa? Lambang syiar, kerana pegang kepada tali Allah. Yang boleh menyelesaikan masalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kurniaannya telaga ataupun punca sumur Zam-Zam sampai sekarang ni ada. Kenapa? Kerana ketaatan, mengharapkan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu da'wati ilal khair. Kewajipan kita pula untuk menyampaikan kerja-kerja kebaikan. Sebab tu datang kuliah ni bukan datang saja. Daripada tak sedekah, daripada tak beri salam, tak beri makan, orang sakit ziarah. Itu dia. Suburkan suasana kehidupan Islam. Suburkan, kembangkan. Tak betul beritahu. Tak buat-buat. Contoh katakan benda yang tak buat, anak lahir nak buat macam mana? Kekahnya apa semua, tak mampu buat macam mana. Suburkan kebaikan. Wa qawluhu ta'ala, kerja dakwah dipanggil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Amruhu bid-da'wati ila wa a'nil khair ala jumlah al-imanu wa ta'ah. Wa da'watu ila zalika manzilatun indallahi rafi'ah wa qurbatun ilallahi azimah. Firman Allah Ta'ala, wa takum minkum ummah. Mesti ada di kalangan kamu satu manusia, iaitu ummah. Kerjanya, yada'una ilal khair. Menyeru dan melaksanakan kebaikan. Dan kebaikan di sini, ibu-ibu, bapa-bapa semua, ialah kebaikan apa dia? Keimanan dan ketaatan. Bukan buat baik saja. Iman baik tadi dasarkan keimanan kepada Allah. Kita buat kerana Allah. Bukan untuk dapat nama. Bantu yang susah, bantu yang OKU, bantu yang buta, bukan untuk dapat nama. Memang perintahkan imannya begitu. Bantunya mak bapak yang telah tua. Ada semua ayat Al-Quran mengisahkan bagaimana kebaikan yang dibuat oleh anak dan sebagai manusia tadi. Seterusnya, bukan saja keimanan, tapi mengerjakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka terus mendakwah, menyeru kepada manusia. Supaya satu kedudukan tinggi kita di sisi Allah ni ialah menyeru pada perkara-perkara kebaikan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Al-Hujurat ayat 33.
Naklah ada di kalangan yang kini waman ahsan, menyampaikan seruan-seruan yang baik, ahsanu amilan, untuk melakukan kejamilan. Yang ni. Ini merupakan satu perintah Allah. Jadi bukan kerja ni kerja ustaz. Tuan-tuan dengar tak kisah apa ni Uwais Al-Qarni? Saya rasa semua kisah ni kan dia tak dikenal. Tak dikenal kata orang di dunia orang, tapi di langit kenal. Tak pernah jumpa Nabi sahabat-sahabat. Uwais Al-Qarni ni duduk di Yaman. Tapi dia dengar Nabi, nak jumpa Nabi, payah betul tuan-tuan, kerana dia tahu salah satu tanggungjawab dia lah, dia ada mak yang sakit. Dan dia tak boleh tak nak melukakan hati ibu. Ini ya Uwais Al-Qarni. Tetap. Bagaimana satu ketika tuan-tuan tengok mak dia dah sihat. Mak dia kata nak jumpa Nabi, dah set up dia buat itu ini kan, kata mak dia pergilah, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, kata dia, mak ni bukan, walaupun dah sihat, macam kita lah kan. Jangan tinggal lama-lama, apa-apa susah, mak tak siapa jaga mak, bukan macam itulah. Dia pergi jumpa sampai Nabi, Nabi tak ada tuan-tuan. Cakap dengan masa tu Aisyah kata Nabi tak ada, tak apalah. Dia cakap dia nak saja jumpa Nabi. Nabi tak pernah jumpa dia. Dia balik semula kepada mak dia. Sampai mak dia telah meninggal dan dia nak pergi ke Mekah semula bersama-sama dengan musafir. Dia bersemayang dan Nabi pesan dengan sahabat-sahabat Nabi Ali dengan Umar tu dia, pergi cari orang ni. Nama dia Uwais Al-Qarni dia. Pergi minta doa daripada dia. Nabi tak pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa dia. Maka lepas Nabi dah meninggal, Umar cari jumpa. Tanya ketika itu ada orang mau datang itu ini kan, mana dia. Tengok Umar tengok, orang biasa je. Orang biasa je. Bila dia tanya, dia katakan, dia pun nak jumpa Umar, nak jumpa dia tengok je Umar, dia kata, dia tengok Umar kata dia, ini bukan sebarangan orang. Ini mesti sahabat Rasulullah. Maksudnya walaupun dia tak jumpa Umar, tapi Allah tunjukkan. Kenapa? Kerana kebaikan. Kita jumpa para ulama kan, ini kan. Kenapa kebaikan? Allah akan beri dia punya ilham, dia punya hins. Betul kata dia. Lepas dia kata, tak ada apa-apa. Cuma ceritanya, dia melakukan kebaikan, ketaatan kepada ibunya sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi dalam konteks kebaikan. Kebaikan ni bukan kita sedekah baik-baik, tolong orang apa semua, tapi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala man da'a ilal huda kana lahu min ahdin mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai' wa man da'a ila da'dallalah kana alaihi min al-ismi misla asamin man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min asamihim syai'un. Sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, yakni kebaikan, nas ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Multi level. Selagi orang tu buat, orang tu sampai, segala pahala kita dapat. Lepas tu salah satu nak dapat pahala banyak, jadi cikgu kata orang lah. Dakwah. Tak payah cikgu pun sampai. Nascaya ia mendapat pahala sebagai orang yang ikutnya tanpa berlaku pengurangan daripada pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang menyeru kepada kesan sebaliknya, yang buat kerja yang orang buat tak baik, maksiat, sesat, yang akan mendapat dosa daripada dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa berlaku pengurangan daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sahih. Imam Ahmad Muslim, Abu Dawud At-Tirmizi, Imam Majah dan lain. Nunjukkan amal ma'ruf nahi munkar ni serentak. Buat baik kena buat, nahi munkar pun kena buat. Wa qala a'dalu ala khairi kafa'ili wa man ja'ala du'ai ila Allah ila al-khair da'bahu wa syughlah faqad akhadha bi khazin wafirin min mirathir Rasulillah. Baginda SAW juga bersabda yang bermaksud orang yang menunjukkan orang kepada kebaikan, yakni pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Salah satu peluang untuk kita baik, ajak buat kerja kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Khatib, At-Tasawi, Al-Khariti, Abu Nuaim dan selain mereka. Oleh itu,
marilah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab seru dakwah segala kerja-kerja kebaikan, yakni keimanan dan ketaatan sebagai kebiasaan pekerjaan-pekerjaan kita, maka ia mengambil satu bahagian anugerah yang besar daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa kerja kebaikannya? Ujuhul bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ini dia kupasan ayat selepasnya. Wa qawluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'tufun 'ala ma qalbah wal falah huwa fawzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar man a'zama sya'airid din wa aqwa da'aimil Islam wa ahammil wa ta'ifi 'alal muslimin wa biha qiwamul amr. Firman Allah Subhanahu yang kita baca, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun, yang maksud mereka itu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ini ayatnya clear. Orang buat baik, orang tak ganggu, tapi kita buat orang tak suka, orang benci kita. Tapi kita kena buat dua-dua. Bukan kerana suka orang, tapi kita buat kerana perintah Allah. Nak ajak orang bersatu, senang ke? Berpadu. Orang benci. Aku tak suka dia. Aku tak suka dia. Dia buat tak betul. Dia musuh aku. Dan lah kita pula orang tak suka. Ini betul tuan-tuan. Betul. Lah sekarang berlaku. Sekarang berlaku. Tapi ini perintah Allah. Suka tak suka, kalau kita berpecah belah nanti, musuh Islam akan dapat berkuasa, baru kita tahu bagaimana masalah-masalah yang akan berlaku akan datang. Dah tunjuk benda yang telah berlaku dahulu. Dia tak nak berpadu tu. Ada isu-isu dikatakan, orang kata aku begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang kata begini. Sampai sekarang tak habis-habis. Tapi kalau ikut Allah ni, mesti buat. Lepas tu dia kata, mereka itulah orang yang buat ni yang beruntung. Yang firman untung ni bukan kita, tapi Allah cakap. Walaupun orang tak suka kita, orang benci kita, kita tak menang, tapi kita tak beruntung. Ini ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Jadi saya terang hari ini bukan kerana saya. Ini ayat Allah. Lepas tu kupasannya, dia kata merupakan urutan kepada ayat sebelumnya. Maksud al-falah, kejayaan, di sini ialah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan untuk sementara kat dunia, kita ajak orang padu kerana kejayaan kepada bersatu untuk dapat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berjadi akhirat. Jadi menyuruh kepada kebaikan, mencegah munkar merupakan syiar Islam yang teragung. Perkukuh agama Islam. Maksudnya perkukuh agama Islam yang terkuat. Mesti Islam ya'lu wala yu'la alai. Letak Islam tu di atas. Islam tak ada boleh mengatas daripada Islam. Letakkan Islam di atas daripada agama-agama yang lain. Dan tugas kita pula sebagai umat Islam yang terpenting ialah menjadi penjaga, penyokong, memastikan Islam tertegak di atas. Yang itu dikatakan baru kejayaan tercapai. Itu kena ada Hizbullah. Kena ada gerakan memastikan Islam bertapa. Maka ada gerakan perjuangan-perjuangan. Kita dah menengok sejarah tuan-tuan. Kita mereka baru-baru ni. Baru-baru ni cerita Mat Kilau. Tapi sebenarnya untuk makluman, hero bukan Mat Kilau sebenarnya. Ada ustaz, ada ulama' lain Tok Guru di sebalik Mat Kilau. Saya pun terlupa ada kisah dia. Mat Kilau di kalangan orang-orang yang bersama menjaga agama Allah ketika zaman British pemerintahan. Ini bukan cerita dongeng. Kita semak balik. Cuma cerita tersebut tak sampai kepada kita. Perjuangan termasuk Tok Janggut dan sebagainya. Ini dikatakan penegak agama Allah. Dipanggil penjaga. Dipanggil kita ni penjaga supaya urusan Islam tadi berada di atas. Dan kita lah yang ada pada hari ini. Masyarakat kita di sini, di mana-mana, tegakkan Islam. Sebab Islam berada di atas, Islam bertapak, Islam memerintah. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarrahu bi if'ih wa habba min ibadihi al-qiyam bih. Wal munkaru kullu syai'in karihallahu fil ard wa habba min ibadihi tarkahu wa qiyamu bizalik.
a'nil amru wanha la budda min wala zuhsatin fi tarki. Jadi dia kata sini ikut kitab ni, pengarang kitab ni, kebaikan tadilah ungkapan mengenai segala perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ikut kitab ni. Bukan kita buat ikut otak kita, tapi apa yang Allah perintah. Sekarang orang cakap semua ikut otak kan. Tapi kebaikan sebenarnya apa yang Allah perintahkan. Sama ada dia suka ataupun tidak suka, mesti dilaksanakan. Macam puasa lah. Agak-agak suka tu orang nak tak makan puasa tuan. Anak-anak kita memula nak puasa. Kita sendiri pun sama tuan-tuan. Budak-budak muda nak mula puasa tu. Kan betul tak betul? Pasal berlapar. Tak makan, biasa makan kan, tiba tak makan kan. Memang tak suka tuan-tuan. Tapi kena puasa juga. Kerana ia merupakan perintah Allah. Boleh tak kita bertindak pada orang yang tak puasa bulan Ramadan? Boleh tak? Boleh. Tapi sekarang payah tuan-tuan nak bertindak. Pasal orang lawan balik. Kita kena bertindak. Kenapa? Sama ada kamu suka ke, kamu tak suka ke, puasa tetap puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan satu kewajipan kita. Walaupun kita lapar. Ini contoh untuk maklumat. Kenapa? Di sebalik itu, kalau dilakukan dengan rasa kesukaan, ini yang Allah sayang. Walaupun dia rasa benda tu menyusahkan, dia rasa suka, maka dia mendapat limpah rahmat Allah. Faham? Puasa. Banyak berkatnya puasa. Betul tak ibu? Tak boleh puasa lah. Kesihatan untuk makluman sahabat-sahabat dan orang yang banyak sakit pun salah satu cara dia puasa. Lepas tu makan dengan makanan yang sunnah. Salah satu untuk apa ni? Kesihatan. Tak percaya, cubalah. Banyak kes yang dah berlaku. Doktor pening kepala. Macam mana boleh baik? Puasa dengan makan jaga. Makan seimbang. Makan benda sunnah. Tak makan banyak masak-masak. Kurma, dan macam-macam benda yang baik. Satu untuk kena untuk kejayaan kita. Jadi kemungkaran pula ialah segala perkara yang Allah benci untuk laksanakan, maka dia mesti mengajak perkara tersebut ditinggalkan supaya tidak dilakukan. Jadi pelaksanaan tersebut merupakan maksud menyuruh, mencegah, iaitu satu kewajipan. Jadi mencegah juga merupakan satu kewajipan. Macam sekarang ni masalah rasuah. Dan banyak lagi masalah kemungkaran. Itu kewajipan. Mencuri. Tak kira apa-apa saja. Wajib beritahu. Kalau orang yang tak jaga amanah, tuan-tuan, kalau buat, contoh banyak tuan-tuan. Nak minum air tak ada dalam kapal. Nak naik atas air payah. Tiba-tiba dia nak minum air, dia tebuk kapal. Air bawah. Contoh. Apa jadi agak? Karam. Kalau tak tegur, hancur. Agak-agak berlaku tak sekarang ni? Tak mahu macam cakap, kita tak usah menuduh siapa-siapa. Solving masalah sekarang ni bukan ikut suka kita. Bagaimana ikut perintah Allah. Sebab tu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, pegang tali Allah. Itu salah satu masalah yang diselesaikan oleh Al-Quran yang kita kena ikut. Jangan ikut otak kita. Itu perintah Allah. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامٌ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Sehubungan itu Rasulullah telah bersabda, maksud siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Tetapi telah demikian merupakan selemah-lemah iman. Akhirnya, waqala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'akhir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi juga bersabda, bukan daripada kalangan kami orang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyuruh melakukan kebaikan, tidak mencegah keburukan. Maksudnya kerja ni semua orang kena jaga ikut semua peringkat. Aisyah Tirmizi.
Jadi untuk makluman sahabat-sahabat daripada hadis Nabi ini, maka menjadi tanggungjawab kita hendaklah mengubah pertama dengan tangan. Tangan ni orang yang mampu. Tangan ni orang yang mampu. Takkan selama umur 60 tak mampu kan? Kalau tak mampu pun jangan teruk sangat mesti dengan lidah. Tengah cakap tak betul. Akhirnya jangan biarkan benda tersebut berluasa, maka dengan hati kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam. Bermunajatlah, kami tak mampu. Apa yang berlaku padanya. Tapi kalau itu tak buat juga, kalau berlaku perkara mungkar dengan kita tak ada bersama ni, takut kita tak bersama dengan orang-orang yang mencegah ke mungkar, walaupun sedikit dengan hati. Mudah-mudahan sedikit peringatan yang kita selalu dengar pada malam ni akan berikan memberikan sedikit pencerahan apa yang berlaku isu semasa. InsyaAllah kita akan sambung pula bagaimana untuk kita mencari jalan meninggalkan kemungkaran, iaitu katakan amar nahi munkar itu pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf silap dan salah semasa menyampaikan kuliah. Yang baik Allah, mudah-mudahan sedikit ni memberi gambaran pada kita baru menghadapi Nabi, bagaimana macam Nabi menegakkan Islam, ikut contoh Nabi yang terbaik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad bil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.